Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sebenarnya kita akan tengok kesan ikatan hidrogen ke atas sifat fizik bahan. Tetapi sebelum kita pergi ke situ, saya nak refresh kembali apa benda ikatan hidrogen ini. Ikatan hidrogen ni adalah satu daya tarikan antara atom hidrogen yang terikat dengan atom fluorine atau oksigen atau nitrogen. Dia dalam satu molekul. Lepas tu ikatan hidrogen tu terbentuk dengan another molecule yang macam tu. Pening ke? Macam mana? Maksudnya macam ni. Contoh, dalam kes amonia, NH3 adalah amonia kan? Ini adalah NH3 iaitu amonia. Amonia ada atom hidrogen. Atom hidrogen ini terikat dengan atom nitrogen. Dia punya syarat sama ada atom fluorine, oksigen ataupun nitrogen. Dia ni dalam satu molekul. Tetapi bukan ikatan yang ini yang menunjukkan dia adalah ikatan hidrogen. No. Dia mesti dengan another molecule. Maksudnya dengan another ammonia molecule. So, satu molekul tu dia mesti ada hidrogen dengan mesti ada F atau O atau N tu dalam satu molekul, like the one yang the first one, the diagram on the top, dengan akan terbentuk ikatan hidrogen antara ni. Dekat sini dipanggil ikatan hidrogen. Tapi syaratnya, first syarat, atom hidrogen tu mesti terikat dengan atom sama ada FON dalam satu molekul. Itu syarat pertama. Nak membentuk ikatan hidrogen bukan di dalam molekul tetapi dengan another molecule. Yang ada hidrogen terikat dengan atom FO atau N. So saya harap yang tu clear. So kalau kita tengok kat sini, untuk untuk molekul ammonia boleh membentuk ikatan hidrogen dengan another molecule ammonia. Dan ammonia juga boleh membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Kenapa? So dekat sini yang pentingnya atom FON ni. Atom FON ini adalah sangat elektronegatif. So bila dia sangat elektronegatif, elektron tu akan tertarik ke arah dia, ke arah atom FO atau N, menjadikan atom FO atau N ini separa negatif. So bermaksud atom hidrogen semuanya akan jadi separa positif lah. So samalah dalam satu molekul macam tu. So the other molecule pun sama. So yang ini akan jadi delta positif, yang ini delta negatif. So the difference in charge ini, perbezaan satu separa negatif, satu lagi separa positif, menyebabkan wujudnya ikatan hidrogen ini. Sama juga kesnya dengan air ni. Dalam kes molekul air, atom oksigen ini adalah separa negatif. Dan atom hidrogen adalah separa positif. So, molekul air boleh membentuk ikatan hidrogen dengan molekul ammonia. So, sebenarnya dekat sini sendiri dah dapat terangkan tentang salah satu sifat fizik yang wujud kerana ikatan hidrogen ini, iaitu keterlarutan sebatian kovalen dalam air. Ada beberapa sebatian kovalen dia larut dalam air. Kenapa dia boleh larut dalam air? Sebab boleh terbentuk ikatan hidrogen daripada molekul itu dengan molekul air. Contoh yang terbaik adalah ammonia ni lah. So ammonia, because dia boleh membentuk ikatan hidrogen dengan air, maka ammonia larut dalam air. Sebab itu kita tengok ammonia akan menghasilkan alkali lemah bila kita campur dengan air. Sebab nanti ammonia itu akan mengion. If you learn in syllabus acid base. Dekat situ. So, disebabkan ikatan hidrogen ini, maka bolehlah ammonia ni larut dalam air. Contoh dalam buku teks you adalah ethanol. Yang ni kan.
Yang ini. Ethanol ini, nampak tak? Which hydrogen yang separa positif? It's this one. Yang ini separa negatif. Alah, tebal sangat saya lukis. Kenapa? Sebab dia mesti hidrogen yang terikat kepada atom FON. Yang itu yang separa positif. Yang ini ataupun ini, mereka ni tak boleh membentuk ikatan hidrogen dengan another molecule, tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka tak terikat dengan atom FO atau N. Dia terikat dengan carbon. So tak boleh. So that is why yang nak membentuk ikatan hidrogen bagi ethanol adalah hidrogen yang melekat pada O tu. Okay. So this is in one molecule. Ini dalam satu molekul ethanol. Okay. Adakah ikatan hidrogen antara dua ni? No. Bukan. Dia ikatan hidrogen tu mesti dengan satu lagi molekul. Sama ada molekul ethanol ataupun molekul air. Tapi disebabkan kita nak bercerita tentang keterlarutan dalam air, so kita akan sebut pasal another molekul air lah. So dekat sini, this oxygen adalah separa negatif. So because of that, bolehlah wujud this ikatan hidrogen antara ethanol dengan molekul air tu. That's why ethanol larut dalam air. That's why people can make alcoholic drinks. So ada kandungan air kat situ, ada kandungan ethanol kat situ. Okay? So yang nak membentuk ikatan hidrogen tu mesti hidrogen yang attached to fluorine, oksigen ataupun nitrogen. Sama juga kesnya dengan gula. Kenapa kita boleh buat gula? Kenapa kita boleh buat air bergula? Contohnya lah, you buat tea or coffee, you masukkan gula dalam air teh atau kopi. Sepatutnya kita imagine gula is C6H12O6 kan? Ini adalah glukosa kan? Okey. So kalau kita tengok daripada formula dia, dia sebenarnya adalah sebatian covalent. Jadi kita would imagine that glukosa tidak sepatutnya larut dalam air sebab sebatian covalent tak larut dalam air, betul tak? Tetapi because glukosa ini boleh membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air, maka bolehlah larut dalam air. Sebab tu kita punya drinks are nicer. Okay. So in comparison, kalau nak tengok dengan lebih clear, kalau kita tengok molekul metana ni, CH4 is metana kan? Saya akan tulis kat sini. CH4 iaitu metana. Okay. Nampak tak? Dia memang ada atom hidrogen, tetapi is not connected to either F, O ataupun N. So kita tak ada istilah separa negatif atau separa positif tu, tak ada. So because tak ada such thing, tak bolehlah wujud ikatan hidrogen itu. Yang ada antara satu molekul metana dengan another molekul metana adalah daya tarikan van der Waals. Itu sahaja. Dalam kes yang amonia tadi, dia boleh ada ikatan van der Waals. Dia memang adalah van der Waals, tapi dia ada an extra iaitu ikatan hidrogen. And also because of that, kita akan tengok bahawa kita bandingkan amonia dengan metana dari segi takat didih. Nampak tak? Takat didih untuk amonia adalah lebih tinggi. Dia ni negatif kan? Kalau negatif, ini lebih tinggi lah. Okay. Diorang punya GC molar lebih kurang sama. 117, 116. It's just a difference of 1 only. Okay. Cuma bila kita tengok takat didih dia a vast difference. Kenapa a vast difference? Sebab dalam amonia, dalam antara molekul amonia, dia boleh wujud ikatan hidrogen tadi. And dia also ada daya tarikan van der Waals. Antara diorang ni ada daya tarikan van der Waals. So you perlukan lebih banyak haba untuk
satu, you atasi daya tarikan van der Waals. Yang kedua, you kena putuskan ikatan hidrogen. So, you ada dua benda you kena buat kat situ. Haba tu. Apa haba tu pun kena buat? Satu, kena atasi daya tarikan van der Waals. Yang kedua, kena putuskan ikatan hidrogen. Tapi dalam kes metana, dia hanya ada daya tarikan van der Waals. So, haba hanya perlu eliminate van der Waals ni sahaja untuk tukar keadaan fizik dia kan. Jadi, sikit sahajalah haba yang diperlukan. Bila sikit sahaja haba diperlukan, maka takat didih untuk metana adalah lebih rendah. Okay, berbanding amonia yang lebih tinggi, banyak difference dia. Walaupun perbezaan dari segi jisim molar adalah sangat kecil. So kalau nak tengok dari segi macam mana nak sebut, macam mana nak tulis ayat dia, boleh tengok pada buku teks. Kita tengok buku teks. Buku teks sangat terang dah penerangan dia. Cuma saya assume bila keluar soalan bila-bila pun dalam latihan ataupun dalam exam, kemungkinan besar dia akan guna bahan kimia yang lain lah, tak semestinya etanol. So kalau dia guna bahan lain, sama juga cara penerangannya. So, kita boleh kata, ni dekat sini, daripada ayat kedua ni. Dalam sebatian, covalent, whatever benda tu, ada ikatan hidrogen yang terbentuk antara molekul selain daripada daya tarikan van der Waals yang lemah. Jadi, yang ikatan hidrogen ni pula adalah satu ikatan yang kuat. So, susah nak diputuskan. So, bila susah nak diputuskan, apa kesan dia? Kita perlu lebih banyak tenaga haba untuk atasi daya tarikan van der Waals, satu. Dan kita perlukan haba untuk putuskan ikatan hidrogen. Nampak tu? So, sebab itu takat didih untuk etanol or whatever the molecule that they give you in the latihan adalah tinggi. So, dalam contoh kat sini dia bagi klorin. Klorin lagi lah. Klorin dia punya jisim molar adalah lagi besar, 71. Etanol adalah 46. Tetapi dari segi takat didih dia, you akan tengok a very big difference. Kita tulislah etanol ni. Okay, takat didih dia adalah 78 darjah Celsius. Klorin berapa? Klorin adalah negatif 34 darjah Celsius. Dari segi jisim molar, okay, kalau awak kira, yang ini 46 gram per mol untuk etanol. Untuk klorin, jisim molarnya adalah 71 darjah Celsius. 71 gram per mol. Jadi nampak tak? A very big difference in terms of jisim. Tetapi kita boleh imagine bila jisim dia besar, molekul tu besar. Bila molekul besar, haba lebih banyak yang diperlukan untuk atasi daya tarikan van der Waals tu. Tetapi disebabkan klorin hanya ada van der Waals sahaja, tak ada pun ikatan hidrogen, so you don't need that much of heat. So even with being a bigger molecule, tetapi dia punya takat didih adalah lebih rendah, very much lower daripada etanol. Okay, so itu dari segi takat didih. Dari segi keterlarutan dalam air, macam etanol, tadi saya dah explain, etanol boleh larut dalam air sebab ada ikatan hidrogen antara etanol dengan air itu. Okay, sekian, terima kasih.